Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kawan-kawan ke Live Palung. Terima kasih kerana sudi datang. Okay. Seperti biasa, hari ini kita menyambung lagi cerita kita tentang pemberontakan bersenjata komunis di Malaysia. Ya. Di Malaysia lah. Maknanya dia mula daripada tahun 1948 kan, sampai 1961. Dan kita dah ceritakan dah daripada awal dulu macam mana penubuhan komunis semua. Siapa yang masuk Live Palung sejak awal lagi dulu, dia dah tahulah cerita sejarah penubuhan komunis kan. Tarikh yang kita kena ingat tu kan apa? 30 April 1930. Di mana dengan rasminya Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan. Okey. Jadi kita dah cerita macam mana kisah perjuangan diorang daripada tahun 1920-an, 30-an, lepas tu 40-an, sampailah ke zaman darurat. Zaman darurat tu daripada 1948 sampai 1960. Kita dah kupas lah, kita dah cerita satu-satu. Juga kita menyentuh sedikit kisah penganas komunis di Sarawak. Bagaimana mereka ditubuhkan, macam mana perkembangan diorang, apa yang telah mereka lakukan, apakah strategi dan juga apakah perancangan diorang sewaktu kebangkitan orang di komunis di Sarawak kan. Semalam kita dah ceritakan, iaitu pada tahun 1940 sampai 1963. Okey. Seperti mana yang kita tahu, darurat ditamatkan pada 1960. Kenapa darurat ditamatkan? Sebab ancaman komunis semakin lama semakin berkurangan, dan pada masa itu kerajaan di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman nampak yang pihak komunis ni bukanlah lagi menjadi ancaman yang utama bagi negara. Dan dengan itu kerajaan pun dapatlah nak menumpukan pembangunan ekonomi negara. Kalau tidak, sebelum tu kerajaan banyak menghabiskan wang dalam menentang penganas komunis di tanah Melayu. Di mana kalau kita baca itu sebanyak RM300,000 satu hari, sampai berapa 1.26 bilion habis duit. Jadi maknanya masa tu pembangunan kurang, sebab kita lebih pentingkan keselamatan. Yalah, kalau tak selamat macam mana nak buat pembangunan kan. Jadi pelbagai cara yang telah dibuat oleh daripada zaman British sampai zaman Tengku. Sampailah akhirnya darurat tu ditarik balik. Siapa dia orang buat ada sistem kawasan putih, kawasan hitam. Jadi lama kawasan hitam tu jadi putih, hitam jadi putih, sampailah ke tahun 1960. Pergerakan penganas komunis tu cuma berkisar di sempadan Malaysia Thailand saja. Itu dia ya. Tapi walaupun macam tu, sebenarnya komunis dia tak putus asa. Walaupun dia gagal dalam pemberontakan senjata tu kan, yang dicetuskan selama 12 tahun tu, tapi dia tak putus asa. Memang dia orang mengakui dia mengalami kekalahan lah, ya. Kerana kerajaan masa tu, baik British masa tu dan juga selepas tu kerajaan pimpinan Tengku Abdul Rahman, bersungguh-sungguh melakukan pelbagai perancangan, tindakan untuk memastikan komunis tidak boleh berkuasa. Walau macam mana pun, dia tetap berazam. Dia pindah ke selatan, ke utara Semenanjung, di kawasan dalam kawasan Thailand lah ya. Dia duduk situ, dia menubuhkan markas kat situ. Masa tu dia punya keanggotaan sikit je, keanggotaannya dalam lebih kurang 400 ke 500 orang aja keanggotaan dia orang masa tu. Jadi di situ dia duduk situ. Dia menumpukan dengan latihan lah. Latihan dan merangka macam mana cara lagi kan dia nak buat ni kan, sebab dah kalah dah ni ya. Tapi nama kata orang ni nak menyerah, tak sekali lah dia takkan menyerah, sebab yalah, bagi dia orang alang-alang tu dia ni lah, baik dia teruskan. Lagi satu faktor yang buat dia orang tak nak menyerah ni, kerana masa tu tahun 60-an tu kan, dia nampak tentang kisah kebini, tentang perkembangan pergolakan di Indochina. Waktu tu pahaman komunis, tentera komunis di Indochina
telah menampakkan penguasaan dia. Dia menang tau. Daripada Vietnam Utara tu, dia dah mula masuk Vietnam Selatan, ya. Maknanya dia dah masuk ke kawasan Vietnam Selatan. Sama juga di Laos, di Kampuchia. Jadi itu membuat dia lagi semangat. Jadi dia ingat kalau komunis Hindu-Cina boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Itu memang inilah. Jadi PKM dia tak kalah, dia terus berazam nak memperkukuhkan semula organisasi dia dan kekuatannya meneruskan perjuangan untuk mencapai matlamat penubuhan Parti Komunis Tanah Melayu, ataupun dipanggil Parti Komunis Moskow Tanah Melayu. Masa tu dia masih lagi berkiblat ke Moskow lah, ya. Jadi macam Pak Long kata lah, sampai tahun 1960 tu keanggotaan 345 orang aja. Jadi pucuk pimpinan dia berusaha lah untuk memulihkan semangat ataupun moral dia punya ahli-ahli dia. Sebab dia ni moral dia memang dah down sebenarnya. Mana yang masuk lari ke utara tu dia orang tak boleh nak keluar lagi dah. Kalau nak, dia tahu dah, kalau keluar dia orang kena tangkap. Sebab dia orang semua tu dah dikenal pasti oleh SB siapa dia orang tu. Atau dia nak lari lah, kau keluar lambat laun kena tangkap. Jadi dia orang tak rela kena tangkap lah. Jadi lebih baik dia orang duduk di utara semenanjung Tanah Melayu tu, di dalam kawasan Thailand, berkampung kat situ lah, mendirikan markas kat situ. Okey. Dan masa sama dia cuba berusaha lah untuk meningkatkan semula kekuatan tentera dia yang dah lemah akibat keberkesanan tentera ataupun kerajaan British dan juga kerajaan Tunku Rahman selepas tu mementras dia orang. Jadi dia terpaksa mencari tempat baru lah persembunyian, mana tempat nak pergi. Lalas dia pergi ke selatan Thailand. Selatan Thailand ni tak silap palung ke sebelah belah Patani lah, ke Batung. Sementara tu pula setiausaha PKM Chimpeng, Setu Agung Chimpeng pada tahun 1991, dia nak pergi ke negeri Cina tau. Dia nak bagi dia supaya dia dapat merancang lah, sebab apa dia nak lebih dekat dengan Parti Komunis Cina, dan di situ dia belajar macam nak merancang masa muncul semula lah, dan nak mendapatkan sokongan moral material daripada Republik Rakyat Cina. Jadi nak pergi situ lah. Tapi masa tu tindakan dia tak disetujui oleh Musa Ahmad. Musa Ahmad memang dah ada kat Cina lah. Dia kata tak boleh Chimpeng, kau tak boleh tak boleh datang sini. Kalau kau datang ke sini, moral kita punya pasukan akan jatuh. Kau kena fikir itu. Jadi Musa Ahmad tak bagilah penguasaannya. Musa Ahmad ni adalah pengurusi Parti Komunis Melayu. Pengurusi orang Melayu. Yang masa tu memang dah ada kat Cina lah masa tu. Musa pendapat langkah Chimpeng meninggalkan anggota-anggota PKM tanpa pemimpin akan melemahkan lagi semangat mereka. Chimpeng dan pemimpin lain pula buat kajian macam mana ni, sama ada patut kau nak pergi atau tidak. Jadi dia tengok apa kesilapan dia orang masa lalu, apa kelemahan dia orang masa lalu. Dia kajilah, ya. Dan dia pun menyusun strategi. Dia kata okey, kita kena buat pendekatan baru. Kita panggil kita punya bukan perjuangan bersenjata dengan komunis kan, PKM tak, kita buat nama perang rakyat. Konon-konon tu People's War. So apa dia cakap People's War tu macam dia nak ikut style macam Mao Zedong buat. Masa Mao Zedong tahun 1949, bagaimana Mao Zedong telah berjaya mengalahkan Kuomintang. People's War lah dia punya slogan dia. Jadi kita gunakan tu, memberi penekanan perjuangan bersenjata sebagai strategi utama untuk terus perjuangan PKM masa akan datang. Dia tengok nak keluar dah tak boleh kan, nak keluar apa saja pergerakan diorang, SB dah tunggu, dah dapat jejak. Jadi nak tak nak dia kena meneruskan perjuangan bersenjata. Tapi perjuangan bersenjata pun dengan keanggotaan sekarang tak boleh. Dia kena rekrut juga ahli-ahli baru. Ya. PKM juga yakin dengan teori Mao Zedong tu, dengan mengatakan bahawa semua kuasa muncul daripada ujung senapang. Tu Mao Zedong style. Kuasa muncul daripada ujung senapang, dan hakikat kejayaan pemberontakan hanya tercapai menerusi pemberontakan dan merampasan kuasa.
itu memang mewujudkan slogan. Tapi sama ada boleh diguna pakai di tanah Melayu tidak, dan isu. Dan dia pula yakin benda tu boleh pakai apa? Dia tengok macam mana dekat Vietnam Utara. Ya. Dia tengok dekat Laos, dekat Kampuchea. Tengok macam mana Perancis kalah dalam pertempuran dengan Vietnam. Masa tu di bawah pimpinan General Giap. Tu legend lah tu. General Giap. Pertempuran di mana mereka mengalahkan pasukan Perancis di tempat panggil Di Bien Phu. Jadi dia yakin boleh buat. Dia kata bagi dia tak ada mustahilnya. Janji kita balik susun semula strategi kita. Kali ini kita kena go all out untuk mengangkat senjata. Tapi bagi Pak Long lah, nak kau bangang dia ni, Pak Long semua mana bangang lah kot. Sebab apa? Di Vietnam tu boleh menang, penduduk dia tu semua tu bangsa Vietnam. Yalah, kalau ada pun bangsa-bangsa lain tu masih Vietnam lah, ya. Dan kalau sekata dengan agama pun masih macam agama Buddha ke. Satu sama pahaman lah. Dan sama adat sama kan. Tapi di tanah Melayu ni susah. Nama tanah Melayu. Kau nak bercerita-cerita, nak buat macam mana Ho Chi Minh buat, General Giap buat, susah lah. Sebab apa? Komunis kena berhadapan dengan orang Melayu. Nanti Pak Long akan buat cerita di kisah apa ni, macam mana pertembungan ataupun pergaduhan ataupun perlawanan perang lah antara orang Melayu dengan komunis. Pak Long dah siap lah nanti boleh cerita lah. Kita ceritakan kisah macam mana kat Sungai Manik, kat Padang Lebar, dekat Batu Kikir dan juga Batu Pahat. Yang Batu Pahat tu nanti Pak Long akan baca buku tu, dia ada 2 buku karangan tu yang menceritakan tentang perjuangan Kiai Saleh. Bagi Pak Long, secara peribadi lah, Kiai Saleh ni pencetus lah, ya, kebangkitan Melayu menentang Komunis ni, ya. Segala amalan yang diamalkan oleh pejuang-pejuang Melayu masa tu adalah amalan yang diajar oleh Kiai Saleh. Jadi kita kena, maknanya Kiai Saleh ni satu legenda lah. Kita boleh katakan hantuah zaman moden lah. Hantuah zaman moden dia tu, ya. Nanti kita ceritakan. Okey, kita balik semula kisah macam mana tempoh penyusunan semula ni. Tempoh penyusunan semula untuk memperkuatkan diri Parti Komunis Melaya bermula pada tahun 1961 sampai 1968, sebelum dia memulakan gelombang kedua pemberontakan. Okey. Oleh sebab tu semua, jadi dia orang dah kata nak menang kena pakai senapang, maknanya kena merampas kuasa. Oleh sebab tu semua tindakan politik, ideologi dan susunan kerja yang dijalankan oleh parti telah ditumpukan ke satu arah, iaitu membuat persediaan untuk perjuangan bersenjata apabila sampai masa nanti. Maknanya sekarang ni dalam penyusunan semula tu seperti dia nak meluaskan pahaman komunis dengan cara dia orang lah, cara subversif, cara diam, senyap kan. Lepas tu merekrut anggota-anggota baru, ya, untuk menyertai pasukan komunis tanah Melayu ni. Itu kerja dia orang, ya. Okey. Sejajar dengan itu, PKM juga aktif dengan pergerakan komunis antarabangsa. Dia nampak dia tak boleh sendiri. Dia kena aktif dengan persatuan-persatuan pertubuhan komunis antarabangsa. Sebab di Asia Tenggara dia tahu ada di Indochina, Filipin, Singapura dan Indonesia. Dan dia nampak, dan Parti Komunis Cina pun akui parti komunis yang terbesar sekali di Asia Tenggara masa tu Indonesia. Jadi dia tengok, okey, kita kena bergabung dengan sekurang-kurangnya kita ada kata orang ni strategic alliance lah, ataupun kesepakatan strategi. Maknanya kita tahu macam mana apa yang boleh tolong kita. Dan dia pun memang PKM masa tu perlukan pertolongan. Sebab apa? Pertama nak melatih anggota-anggota baru dia orang, ya. Kedua,
Ya, Pai. Betul. Kedua nak mendapatkan bekalan senjata. Sebab apa? Bekalan senjata susah dapat. Itulah satu lagi bangang dia orang ni. Dia tengok Indo-China boleh, dia kata. Tengoklah Indo-China boleh dapat bekalan daripada China. Memang China secara direct memberi bantuan kepada komunis Vietnam dan juga Indo-China. Di Indo-China tu dia bagi bekalan senjata. Terima kasih. Jadi dapatlah anggota-anggota komunis di sana senjata-senjata yang moden. Senjata-senjata yang ada kat PKM sekarang ni semua senjata perang dunia kedua punya. Sekarang dah tahun 60. Perang dunia tahun 40. Orang senapan dah banyak tukar dah. Dia masih pakai senapan lama lagi, senapan buruk lagi. Itu masalah dia tu. Nampak tak? Masalah dia. Tapi dia tak nampak tau. Dari segi logistik kan. Macam mana Cina nak hantar bekalan ke dia? Okey? Nak ikut Indo-China pun jauh, tak boleh. Dan nak dia sampai dekat sempadan Thailand tu, dia kena berdapat dengan Thailand pula. Macam nak bawa? Okey, satu. Kalau nak hantar ke laut pun, susah juga. Sebab apa dia terpaksa memasuki perairan orang. Perairan, okey lah sampai perairan China tu boleh lah. Tapi perairan Thailand, lepas tu Malaysia, kita punya TLDM dah tunggu. Tak boleh. Tapi dia orang tak nampak tau benda tu. Bagi Pak Long lah, dia punya pemimpin macam cimpeng tu kan. Dia tak berpijak, dia bumi nyata. Dia asyik dengan perjuangan. Kita mesti menang, kita mesti menang. Itulah dia. Betul, baik. Jadi, itu kesilapan dia orang tau. Dia tak realistik dengan perjuangan dia orang. Okey, lepas tu dia kata, okey, kita kena adakan hubungan lah dengan, kita kena aktif dalam pergerakan antarabangsa. Jadi, kita kena buka jawatan pejabat perwakilan. Memang cimpeng kena akal ada British. Betul. Ya. Jadi dia kata kita kena buka pejabat perwakilan. Kat mana? Kat Jakarta satu, kita buka kat Beijing satu. Jadi senanglah kita nak koordinat lah. Kononnya konon itu. Lepas tu dia pun adakan grup-grup yang aktif kat London. Kat London dia ada tu. Ya. Kesalahan pertama dia orang sebab dia tak boleh menang tu kan. Sebab dia orang tak berjaya nak menambat hati orang Melayu. Masa tu dia orang ni parti chauvinis tau, parti yang perkauman tau. Parti kecinaan, ya. Itulah dia tak dapat. Bila Incoterm Moskow kata, buka keahlian orang Melayu. Dia orang punya pemimpin waktu tu jobo, sombong, tak nak buka. Dia tak mau bagi peluang Melayu. Tapi walaupun dia nak cuba mujuk pun, tak boleh sebab kita ni orang Islam. Keimanan kita. Kita punya keimanan kita tu. Macam Pak Long kata, walaupun setipis bawang pun iman kita tu, tapi nama kita nak seorang-seorang nak murtad, tak ada orang. Nak kat Kemini. Siapa nak kan? Itu satu. Kedua, dia lupa. Walaupun Mahathir kau bayangkan Melayu ni mudah lupa. Kan Mahathir orang cakap Melayu mudah lupa. Tapi ada perkara Melayu tak boleh lupa. Apa yang Melayu tak boleh lupa? Perkara yang Melayu tak boleh lupa adalah masa selepas dia punya kalah tu, yang kau pergi bantai orang Melayu, seluruh negara, seluruh tanah Melayu ni, segala yang ada bekerjasama dengan Jepun dulu, kau tangkap, kau semoleh, kau hilangkan dalam hutan. Guru agama kau tangkap, kau apa kan? Kalau dia lupa. Benda-benda ni seluruh umat Melayu di tanah Melayu ingat. Ingat tu. Kau kerjakan bangsa dan atuk nenek dan abah dan dulu ni kau nak ajak apa ni? Tak tahu lah. Jadi itu sebab dia gagal. Jadi perjuangan Parti Komunis di tanah Melayu ni adalah perjuangan membentuk perkauman tu. Untuk orang Cina je. Macam Pak Long kata lah, mungkin ada orang kata ada orang Melayu masuk ke Mini. Memanglah, bukan masuk ke Mini. Dia orang lagi takut kena kejar dari British. Masuk dalam hutan. Ada lah brother tu apek-apek dalam hutan tu tunggu. Itu je. Okey. Jadi kan dalam usaha nak memulihkan kekuatan dia, angkatan tentera dia, PKM telah menganjurkan kempen lah dalam tahun 1959 ke 1960
untuk membenarkan ini punya taktik tau. Dia kata tahun 1960 tu dia pergi hutan kan. Okey macam ni. Sekarang ni kita askar kita dah tua-tua. Yalah kau bayangkan tahun 1940 ya. 1941 dekat 60 dah 20 tahun lebih. Dia punya tentera MPAJA tu dah tua-tua dah. Kalau masuk umur 20-an masa tu ataupun 30-an, dah masa tu semua dah 50-an 60-an dah tua-tua. Nampak tak? Jadi Chimpeng sedar tu. Jadi dia kata okey tak apa, dia kata. Dia buat kempen lah tu kan. Siapa anggota-anggota yang dah tua-tua ni kan nak bersara boleh keluar tak daripada hutan. Dia kata macam tu. Yalah, kau semua askar tua-tua. Mana tak teraya kan? Dah umur masa tu umur 50-60. Malaysian Anti-Japanese Army tu. Ditubuhkan masa 1940. Kurang lebih kan. Masa tu masuk umur 20. Kan? Bila umur 60, tahun 60, berapa umur dah? Dah tua lah, tak teraya lah. Jadi dia sebab apa dia merasakan orang tua dalam pertubuhan tu bukan saja tidak bersemangat, malah tak mampu lagi nak berjuang dengan berkesan. Jadi dia kata, okeylah. Siapa nak bersara, pergilah bersara, baliklah keluar. Tapi dia orang tak nak balik. Kebanyakan tak nak balik. Gila kau keluar, SB dah tunggu yang macam ni je. Kau keluar je ngap masuk ISA. Keluar je ngap masuk tahanan. Tak nak cerita dah. Jadi dia takut lah. Itu satu. Kedua, yang dia takut ni, kalau dalam perjalanan dia nak pergi menyerah tu kan, terjumpa di askar, habis kau nak angkat tangan, saya mau menyerah lah. Tak ada. Askar nampak, askar bam tembak je. Ini banyak askar-askar cerita Pak Long. Dia tak akan bagi. Komunis nak menyerah. Kau keluar dari balonnya. Dia tak peduli. Itu sebab komunis mula nak menyerah pergi dekat SB ataupun polis. Ini yang kalau orang tu bohong, Pak Long bohong lah kan. Ini orang lama askar lah begitu Pak Long. Waalaikumsalam. Jadi itulah, jadi dia takut risiko tu. Okey, Chimpeng dia kata, lu orang semua sudah tua, boleh pergi bersara lah balik kampung. Ya, nak balik kampung, tapi risiko yang dia ambil tu 50-50. Ni cerita betul. 50-50 risiko dia. Jumpa kat polis ataupun SB, okey, selamat. Tapi jumpa kat askar Melayu Diraja, tak dapat dah, bye. Kau angkat tangan, baiklah. Dia tembak je. Itu apa orang lama cerita lah. Ya? Itu unwritten rules lah, ya. Jadi, dia tahu dah tak ada semangat. Samping tu juga sikap pemikiran mereka juga suka dibentuk ataupun diubah sejajar dengan cara perjuangan baru. Di samping dah tua, tak terdaya kan. Lepas itu, dah lemah. Lepas itu, dia punya sikap pemikiran dia orang ni. Orang tua, kayaknya orang tua ni senang kau nak bagi hadiah baru. Tak mahu ni dah. PKM ada cara baru, approach baru untuk berjuang kan. Cerita kan tua. Banyak susah. Dulu kan senang. Macam tu lah. Jadi, bagi PKM orang tua ni macam beban lah. Okay? Jadi macam mana dia nak nak cari alih baru? Okey, cara dia nak cari alih baru, dia menubuhkan kelas untuk mengindoktrinasi semula ahli-ahli PKM dan mengemas kini ideologi Marx, Lenis dan maknanya mana yang masa muda itu kan ada kelas, buat kelas. Nak indoktrinasi maknanya bagi kepahaman semula. Sebab apa? Banyak dia orang ni tak faham tu kepahaman-pahaman pahaman komunis ni. Jadi masa tu PKM dah buat satu kempen, dia panggil kempen Semangat Baru Revolusi. Dia nak memulihkan semula semangat
anggota-anggota dia, terutama yang muda-muda lah. Okey, jadi dia membuat satu kempen dia panggil Semangat Baru Revolusi, guna dia untuk mengemasginikan organisasi PKM dalam hutan dan membentuk unit-unit lebih kecil. Sebab itu dia dah nampak tau masa darurat itu, kesilapan dia orang bergerak dengan unit-unit besar tau. Satu regimen, sekelompok tu. Jadi kalau kau sekelompok tu senanglah pasukan keselamatan nak bantai kau. Regimen pertama, kedua, ketiga, kompak regimen kan, dia punya tu kan. Semua ada. Regimen 10 semua ada. Jadi kau bergerak dalam hutan, bila SB bagi tahu je dekat pasukan keselamatan kat mana kau, dia hantar kapal terbang, dia balun lah. Itu yang kesilapan dia orang. Jadi dia dah nampak kesilapan dia orang. Dia kata kita kena bergerak dengan unit-unit kecil. Unit-unit kecil tu dalam kira macam 10 orang, 15 orang macam tu lah. Tak ada macam belum macam tu sampai berat sekali 100 orang ramai tu. Dia ingat ramai dalam hutan tu kira dia power lah. Lagilah boleh horok dengar lah dia horok, dia cenekah tu kan. Horok cenekah mula lah pergi ngadu ke polis tak? Tahu tak cenekah ni? Okey. Lepas tu dia sambung lagi ya. Jadi sekarang ni dia bergerak dengan unit-unit lebih kecil. Sementara tu usaha dan memulih dan memperkuatkan PKM pun berjalan. Para ahli strategi PKC kan, Parti Komunis Cina turut mainkan peranan macam tu lah. Dia tolong lah. Jadi kan, pada waktu tu dalam pemulihan tu PKC pun nampak lah, okey lah kita tolong lah Cimpeng ni dengan banyak. Kita tolong lah dalam menyusun semula lah strategi. Sebab dia pun dah ada pejabat dekat Beijing kan. Jadi di situlah dia jumpa susun strategi beritahu macam mana kan. Apa langkah-langkah yang dia ambil. Dia sekarang kata korang kena ambil langkah, jangan langkah jangka pendek kata. Kau kena ambil langkah jangka panjang. Itu sebab kita nampak masa pemberontakan kali kedua tu berlaku pada tahun 68 ya. Jadi dia dah plan lah strategi langkah jangka panjang untuk melaksanakan pengaruh dia kan. Okey. Macam mana cakap tadi, Cimpeng ni balik-balik kan dia kata, Vietnam boleh buat, Indochina boleh buat, kita boleh buat. Dia tu je modal dia dekat dia punya ahli-ahli dia tau. Masa tu ahli-ahli dia bangang. Duduk dalam hutan kan, mana tahu, betul. Laos boleh buat, Vietnam boleh buat, kita mesti boleh buat. Kita mesti boleh menang macam tu. Ya. Jadi dia lupa dari segi logistik tu. Ya, macam mana Cina Komunis nak hantar ke selatan Siam tu? Nak ikut celah mana? Kau nak ikut jalan darat, kau kena lalu Thailand. Thailand dekat sempadan tu dia nunggu macam ni Dia tak benarkan Komunis menyusup dah. Thailand lagi dah penakut. Dia tahu, Thailand dah tahu. Kali ni dia tak boleh buat macam Jepun. Jepun boleh lah. Okey Jepun, kau nak lalu kau nak serang Tanah Melayu, lalu. Sekarang tak boleh. Siapa kali ni kalau Komunis lalu, Komunis nak langgar semua. Nampak tak? Komunis nak langgar semua dengan Thailand sekali. Jadi tu sebab Thailand semua mesti sedia. Darat, laut. Jadi celah mana PKC, Parti Komunis Cina nak hantar bantuan dekat PKM. Tapi dia orang punya anggota-anggota dalam hutan tu dimomokkan lah katakan, bukan dimomokkan, maknanya ditipu lah katakan, jangan takut, PKC nak support kita. Jadi dia orang okey, semua semangat lah. Okey, sekarang ni mana lagi PKM nak cari bantuan? Dia apa buat, terpaksa bergantung kepada senjata-senjata yang ada dulu zaman Perang Dunia Kedua. Lepas itu PKM bergantung pada bekalan tempat dan bertindak merampas senjata api daripada penduduk-penduduk kampung yang dibekalkan oleh kerajaan. Jadi persenjataan dia orang tak moden. Bekalan makanan pula diperoleh daripada penduduk setempat yang membantu komunis kerana mereka terlibat dalam pergerakan itu dan juga terpaksa buat demikian. Demi keselamatan keluarga dia orang daripada ancaman komunis. Makanan macam mana dapat? Makanan penduduk setempat. Sebenarnya penduduk setempat ni dia terpaksa tau.
Mana yang tak terlibat dalam penempatan semula, ada yang tak terlibat. Kalau macam dah bola tahu-tahu sana kan tak terlibat penempatan semula tu kan. Jadi macam mana lagi? Nak buat macam mana terpaksa apa tidak terpaksa lah tolong bagi sebarang jaga keselamatan keluarga dia orang kan. Keadaan sama berlaku di Vietnam. Gerila Vietcong bergantung 90% pada bekalan makanan mereka daripada penduduk tempatan. Dia satu lagi, dia berfikiran keadaan di tanah Melayu sama macam Vietnam Vietcong. Macam Vietnam Vietcong kan, semua makanan semua orang kampung bekalkan. Loh, kat tanah Melayu siapa nak bekal kat dia? Kampung baru Cina tak dapat dia masuk dah bai. Dah dipagar, lepas tu kawat berduri tu pun dah ada berkeliling. Orang Cina dalam tu nak keluar pergi motong pagi-pagi, dia cek dulu. Kau ada pergi berapa orang? 3 orang tu. 3 orang, okey. Makanan, okey. Untuk 3 orang. Ni pasal banyak ni, macam 10 orang ni. Dah kena gampeh. Kau keluar balik motong pukul apa? Ada kira tu, okey. Pukul 5 kau kena sampai. Ada buku tu. Lepas tu menerusi markas dan tempat persembunyiannya di selatan Thailand, PKM juga berusaha untuk mengembangkan kawasan pengkalannya dengan menyediakan landasan untuk membolehkan melancarkan semula revolusi bila tiba masa dah kelak. Dia buat long term lah. Maknanya masa ni kira cooling period tu. Dia tak adalah banyak dia kalau boleh dia mengelakkan pertembungan daripada anggota keselamatan. Sebab dia kata okey, kita sesuai seperti apa yang disarankan oleh PKC, kata sekarang ni cool down dulu, kumpulkan semua kekuatan, lepas tu baru bertindak bersemula. Jadi dia pun bertindak menyusun semula organisasi ketenteraan orang. Peranan tentera dimainkan oleh Liga Belia Komunis Melaya LBKM untuk menyokong berontak senjata. Jadi tentera tu kan ada paling senjata kan, Liga Belia Komunis Melaya tu kan. Dia orang ni lah yang bertanggungjawab untuk mencari yang betul-betul baru sekarang ni. Okey. Dia bertanggungjawab. Sakit-baki PKM diorganisasikan semula kepada 3 regimen. Dulu 10, dah banyak kan, sekarang tinggal 3 tinggal. Regimen ke-8 Kek Sadau. Sebab semua sekarang ni dah berada di kawasan Thailand tau. Bukan kat Malaysia dah. Sebab sekarang ni dia dalam cooling period lah, kata orang ni. Nak menyusun semula kan. Dia tengah jadi 3 dah. Okey. Dia banyak regimen dia panggil regimen ke apa? Regimen ke-8 panggil. Dekat Sadau. Sadau kat Thailand lah ya. Okey. Lepas tu regimen ke-12 kat Betong. Ya. Lepas tu regimen ke-10 dekat Weng. Weng ni kat sempadan kat Perlis kan. Jadi dia orang dah tinggal 3 je. Okey. Regimen ke-10 mana pergi? Dah tak ada. Ya. Ada. Regimen 10 tu kat Weng. Jadi sekarang dia ada regimen ke-8, regimen ke-12 dan regimen ke-10. Jadi regimen ke-10 ni dekat Weng tu itu regimen anggota-anggota Melayu tu. Ya. Itu Abdul Sidi dengan Rasid Madinnya gang lah tu. Okey. Ada kampung dia orang. Dia memang kat Sadau tu tompek dia. Ya. Dia tompek tu yalah Thailand pun dan juga masalah Parti Komunis Thailand. Jadi tompek tu dia pun tak boleh masuk. Sebab tompek dia orang ni memang dia letaknya bobby trap semua. Kalau nak buat apa, nak putih tangan, putus kaki bolehlah masuk. Jadi tak ada lah. Tak ada orang boleh masuk lah. Biar situ lah. Jadi dia orang kat situ. Kat situ kan dia orang menubuhkan apa? Dia menubuhkan sekolah parti untuk pelatihan ideologi dan ketenteraan. Setiap tu dekat Sadau ke, dekat Weng, dekat Betong tu kan ada. Kemah ada besar, ada perkampungan, ada kemah, ada sekolah, semua siap kat situ. Dia orang buat. Dia duduk situ, dia melatih benda punya tentera dia orang. Dalam masa sama yang kat luar ni cari dia orang, pujuk orang ni. Bawa lagi masuk ke dalam hutan, menganggotai tentera dia orang tu. Tentera itu dia panggil apa? Tentera Pembebasan Melaya ya. Jadi peranan tentera tu dia bagi kepada Liga Belia Komunis Melaya. Orang muda lah Liga Belia ni kan. Jadi bila Liga Belia tu dekat luar tu dia pun carilah. Ya. Yo. Jadi dia memang cari orang muda-muda. Dia punya sasaran kat mana? Sekolah-sekolah Cina, okey, persatuan Cina itulah.
Dia tak cari Melayu. Tak ramai Melayu masuk tu lah. Masa tu dah tak ada lah. Selepas mereka kan kio nak gambarkan anggota baru Melayu tak ada lah. Pelonsor tak banyak. Jadi Regimen ke-10 tu yang diketuai Rashid Madin dengan apa ni Abdullah Sidi tu kira askar-askar tua tu. Umur macam apai tak kan. Macam apai pun dah tua-tua dah pai. Bayar kau semua tu pai. Regimen 10 tu. Macam Boy Yosef ni kan, jalan pun dah ogeh tu kan. Dah capai ongeh. Macam tu lah. Jadi dia duduk sanun. Dan kalau anggota apa ni, Melayu pun dia ambil siapa tu? Yang daripada petani tu. Okey, ya. Jadi dia orang pun menubuhkan sekolah parti dan membuat latihan ideologi dan ketenteraan kepada anggota dia orang. Okey. Terutamanya anggota baru yang diambil daripada pertubuhan-pertubuhan belia. Macam mana cakap lah, yang diambil pertubuhan belia, pembantu parti dari LBKM. LBKM dibentuk oleh PKM di Selatan Thai bertujuan untuk mengembangkan pengaruh komunis di kalangan belia yang bermatlamat untuk merekrut anggota-anggota baru. Ni dia cara dia. Jadi dia tak ada lah macam dulu nak pergi seorang-seorang, tak ada nyuruk lah. Jadi kalau kita tengok pun masa tu kalau nantilah pada bacakan pasal kisah RMD kan, Regimen Askar Melayu kan, masa tu kebanyakan semua dekat sempadan. Kau ada jumpa Rashid Madin ke baik? Okey. Dalam penyusulan semula tu kan pada tahun 61 sampai 68 tu ada satu perkara berlaku dalam arena politik tanah air ataupun antarabangsa. Masa tu adalah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Zaman konfrontasi. Masa tu Tengku pada tahun 1960-an, 63 sepalung lah ya. Dia melaungkan gagasan Malaysia. Gagasan Malaysia ni konon-kononnya Tengku bercita-cita nak ngajak Sabah dan Sarawak dengan Brunei sekali join tanah Melayu lah, menubuhkan negara baru dipanggil Gagasan Malaysia. Dicadangkan oleh Tengku Rahman pada tahun 1991, telah menimbulkan reaksi yang berbelah bagi lah di kalangan rakyat. British pun suka dia menyambut baik lah idea Tengku Rahman ni ya. Dia kata sebab British nak melepaskan tanggungjawab dia kat Sabah dan Sarawak. Yalah, British dah nampak lah, alamak, nak simpan Sabah Sarawak ni tak menguntungkan dah. Kat Sarawak ada apa? Tak ada apa. Masa tu dia buat mana dah, Cik Balak tak ada kan, tak ada apa. Pertanian tak ada, pelombongan tak ada. Kalau pertanian pun kebanyakan tanah tu masa sana masih hutan lagi kan, dan dihuni oleh pribumi Dayak, Iban semua kan. Jadi bila Tengku Rahman kata nak buat Gagasan Malaysia tu, dia cakap, it's good idea Tengku. Cakap I would suggest you invite Sabah and Sarawak to join and form Malaysia. Tapi apa pasal tak sebut Brunei? Sebab dia tak sebut Brunei, dia masih perlukan Brunei. Sebab masa tu Brunei masih banyak lagi minyak dia. British ni pandai dah. Kau nak kau ambil Sabah, kau ambil Sarawak. Brunei tak boleh. Brunei masih kaya lagi, babe. Masih kaya dengan dengan minyak. Tapi lah kan, kalau dia tahu lah kan Sarawak masa tu ada reserve minyak lagi kan, yang mana Kek Miri, mana tu kan, rasa dia tak bagi kot, dia bagi Sabah je kot. Tapi masa tu bagi dia memang Brunei kaya lah dengan minyak kan, tu dia tak bagi tu. Okey. Jadi itu sebab dia menyambut baik cadangan Tengku Rahman. Wah, Tengku Rahman pun sonok lah. Dekat Limbang ni, Limbang. Okey, Tengku Rahman sonok lah. Wah, British sokong kita no. Tengok, dia pun sokong kita pergi ambil Sabah, kita ambil Sarawak. Tapi ingat, Sabah ada masalah masa tu, masalah pajakan tanah tu. Paling pernah cerita dalam kisah perjuangan orang Sabah kan, tahun lepas. Sabah tu, itu dipajak tu dari British tu. Dekat Brunei sikit, dekat Sulu sikit, dia ambil.
Punya gampang lah British ni. Sedap-sedap je. Kau dah sign tu kan. Itu sebab dulu dia tuntut. Kalau dari segi undang-undang, memang dia berhak tu. Sebab tu pajak. Tapi dia sedap-sedap je British. Oh, Sabah masuk. Apa ni? Jadi, itu memang betul memang fact. Okey. Lepas itu, Indonesia, okey, dalam masa sama kan, Republik Indonesia yang mempunyai perjanjian persahabatan dengan Tanah Melayu satu, dia tak pada mulanya dia tidak membantah cadangan cadangan tu, tapi sampai Disember 1961, okey, apabila PKA, Parti Komunis Indonesia mengadakan sidang pleno jawatankuasa dia yang ketiga. Dalam sidang tu dia menyeru rakyat Indonesia menyokong rakyat Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Brunei, Borneo menentang gagas Malaysia. Sebenarnya kan yang main benda ni kan. Okey baik, tu dia baik baik. Yang mula-mula Indonesia tak mantap sangat sebab dia dah ada perjanjian persahabatan dengan Malaysia kan. Tapi masa tahun 1961 PKI, Parti Komunis Indonesia, dalam persidangan yang ketiga, dia ni yang kata ni provoke benda ni. Dia kata, mana orang Tanah Melayu, orang Sabah, Sarawak tak nak. Ini Tunku Rahman pandai-pandai. Sebab apa? Tunku Rahman ni adalah boneka kolonial, boneka Inggeris. Dia macam-macam lah. Lepas tu masa dia orang buat mana dia kata, dia seolah-olah dia kata rakyat Tanah Melayu ni kan tak menyambut baik gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Rahman tu. Jadi masa tu dia punya ketua dia, Aidit nama dia, DN Aidit, pengurusi PKI, telah buat kenyataan tu, menegaskan bahawa partinya menentang penubuhan Malaysia kerana gagasan itu adalah bentuk neokolonialisme. Bentuk baru lah maknanya. Cara baru British nak menjajah balik semula. Betul dah? Ya? Jadi, dia mengatakan gagasan Malaysia ni adalah satu komplot antara Tunku Rahman dengan British. Dia kata tu. Ini ada satu cara baru neokolonialisme. Ya? Dan juga bertujuan untuk menekan pergerakan patriotik dan demokratik rakyat di wilayah-wilayah berkenaan. Dia kata tu. Maknanya tujuan tu siapa nak menekan. Sebab masa tu dia konon-konon tu dia menceritakan rakyat Tanah Melayu ni semua nak kan satu negara demokratik. Ingat kalau dah begitu ada dalam Pak Lun Sri selepas lepas tu, komunis cukup suka berselindung di sebalik parti atau pertubuhan yang menggunakan perkataan demokratik. Jadi gagasan baru Tunku Rahman ni yang dikatakan ni dituduh akan menjadi ancaman dan keamanan dan keselamatan dengan tahun ini. Dan Adit pun cakap lagi, ini adalah satu rancangan kapitalis untuk mengampung Indonesia. Cakap tu. Jadi PKI menyerulah pemerintah dan rakyat Indonesia mempertingkatkan penentangan terhadap penubuhan Malaysia. Sebab apa tau? Dia takut macam ni. Komunis kan dah bercita-cita untuk menawan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi kalaulah Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu jadi gagasan Malaysia, dia orang akan jadi lagi kuat. Terutama Sabah dan Sarawak lah. Sebab apa? Nanti tentulah kerajaan pusat akan menghantarkan bekalan persenjataan, meningkatkan lagi anggota-anggota keselamatan kat Sanun. Tapi kalau Sabah dan Sarawak tak masuk gagasan Malaysia, dia tak kuat dari segi anggota keselamatan. Jadi bila Tengku ajak Sabah Sarawak masuk tu, dia frust tau. Cilaka betul Tengku ni dia kebanyak. Kacau daun betul. So apabila dah dalam Malaysia, kita nampak sendiri apa yang kerajaan kita buat kan. Apabila Sabah dan Sarawak masuk je Malaysia, tengok berapa banyak kem-kem askar kita buat. Sebab apa? Dia orang Sabah dan Sarawak dia
kata orang ni, tenaga manusia tu, belum ada tenaga manusia yang terlatih untuk jadi tentera macam tu. Kat Sarawak adalah, Sarawak Ranger sikit dah, tapi tak banyak, sikit je. Jadi, bila Sabah dan Sarawak masuk ke Malaysia, salah satu perkara yang utama kerajaan pusat buat adalah menubuhkan kem-kem askar untuk menjaga keamanan daripada Sabah dan Sarawak daripada serangan atau gangguan komunis. Ini yang komunis tak mau. Ini yang Indonesia tak mau. Sebab apa? Indonesia, Parti Komunis Indonesia bercita-cita melalui Parti Komunis Kalimantan Utara tu untuk menguasai Sarawak dan juga Sabah. Nampak? Jadi diorang ni lah, PKI ni lah yang provoke Soekarno. Tapi dia kena main-main dia. Dia kena anjing je dia PKI. Ya. Okey. Jadi tu ada merasakan kewujudan Malaysia itu akan menjadi menjejaskan strategi dia untuk menumbuhkan komunis di seluruh Asia Tenggara ni. Tu dia ya. Komunis semakin bimbang apabila Tengku dengan tegas mengatakan salah satu sebab beliau mencadangkan penubuhan Malaysia adalah untuk membendung kegiatan komunis dalam Asia Tenggara. Tengku dapat openly declare, ya, saya nak tubuhkan kerajaan gagasan Malaysia ni sebab kami nak membenteras perkembangan komunis di Asia Tenggara. Dia kata macam tu. Nampak? Lagilah PKI bengang. Wah, celaka rupanya. Dia dah plan lah tu. So apa masa tu Parti Komunis Kalimantan Utara dah bergabung dengan Sarawak ni lah. Keanggotaan dah banyak dah, berapa ribu tu. Sarawak sendiri je ada 1,200 masa tu. Keanggotaan dia orang. Dan dia orang pun dah berjaya meresap masuk ke parti-parti politik yang radikal di Sarawak macam Parti Cerita Semalam. Kira dia punya plan tu dah cantik lah tu. Tapi tiba-tiba pap masuk. Aduh, hai. Kono. Ya. Jadi kan, Soekarno pun dah terpancing. Pada 13 Februari 1963, Soekarno telah mengisytiharkan bahawa penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia bukanlah dipengaruhi oleh komunis. Kata Soekarno. Tetapi, dia kata Indonesia menentang pengujudan gagasan Malaysia bukan sebab pengaruh komunis. Tidak, kata Soekarno. Tapi sebab apa? Tetapi kerana Malaysia mewarisi kuasa-kuasa neo-kolonialis. Maknanya Malaysia ni adalah sebenarnya version tanah jajahan baru British lah, tentulah. Walaupun dah merdeka, tapi British masih berkuasa. Ekonomi British masih pegang. Itu yang dia lakukan tu. Indonesia menyokong pemberontakan Brunei. Dia sokong masa tu AM Azhari kan. Dia tu ketua Parti Komunis Kalimantan Utara. Ya, dia akan menentang cuba nak mendapatkan kemerdekaan kan, nak menjatuhkan Kesultanan Brunei. AM Azhari tu. Okey. AM Azhari tu datang ke Malaysia tu. Okey, dia Indonesia menyokong pemberontakan Brunei kerana perjuangan rakyatnya adalah mendapatkan kemerdekaan dan menentang neokolonis Malaysia. Wah, tu dia. Pemimpin Indonesia tu juga mendakwa rancangan Malaysia merupakan satu percubaan untuk menyelamatkan getah biji timah dan minyak bagi imperialis. Sebab itulah Indonesia menentang gagasan Malaysia dengan mengisytiharkan konfrontasi ekonomi, politik dan ketenteraan terhadap Malaysia. Dia katalah, ini semua ni dia kata. Jadi dia kata ini semua ni Tengku ni dia kata dia nak menjaga, nak menyelamatkan getah, biji timah, minyak semua ni bagi pihak British. Dia cakap macam tu. Akan tetapi kan menurut Franklin B. Weinstein ni penganalisa politik lah masa tu. Dia kata konfrontasi sebenarnya telah menggambarkan kesungguhan perjuangan Soekarno menentang neo-kolonisme, imperialism. Di samping itu Soekarno berasakan Malaysia semakin maju. Yalah, dia kata Soekarno jealous lah dengan Malaysia nampak lagi maju pada Indonesia. Tu dia cakap tu. Jadi dia kata Soekarno juga mahu mengeksploitasi
isu ancaman strategi itu menerusi dasar konfrontasi dia. Ini kata pandangan penelitian politik masa itulah. Namun tak dapat nafikan konfrontasi ini wujud akibat pengaruh dan tekanan PKI. PKI lah yang mulakan. Soekarno pula terpaksa lagi ikut. Sebab apa? Kalau dia tak ikutkan, dia kena jatuhkan. Sebab masa tu PKI kat Indonesia tu memang kata orang ni power masa tu. Jadi bagi PKI kan, konfrontasi ni memberi kesempatan terbaik kepada diorang untuk meraih sokongan rakyat dalam usaha untuk memperkukuhkan kedudukan diorang di Indonesia. Dia nak jadi champion lah, ya. Champion for the people. Itu cerita sebenarnya. Cina pula, Republik Cina selama ni dia mendendami Persekutuan Tanah Melayu tau. Dia bengang dengan Persekutuan Tanah Melayu ni. Sebab apa? Sebab apa? Persekutuan Tanah Melayu menyokong India dalam konflik India dan Cina. Hamka mengatakan game ikut je. Betul. Jadi Cina pun marah kat Malaysia. Sebab apa Malaysia dia kata menyokong, sebab apa masa tu kan Malaysia kan. Jadi Cina pun marah kat Malaysia. Sebab apa Malaysia dia kata menyokong, sebab apa masa tu kan Malaysia kan bawah British kan. Jadi masa tu memanglah. Jadi Cina pun turut menyokong Indonesia dalam menentang gagasan Malaysia ni. Dia pun sokong. Dalam satu lawatan tahun 69 dia punya kata ni, dia punya timbalan Perdana Menteri datang kan ke Jakarta. Dia openly beritahu lah Cina menyokong Indonesia menentang gagasan Malaysia. Dan Cina juga openly berkata dia menyokong revolusi rakyat Borneo dan juga Brunei. Okey. Itu dia masa tu. Masing-masing semua nak jadi champion lah, ya. Jadi Soekarno pun mengeluarkan kenyataan bersama masa tu. Dia mengisytiharkan penentangan terhadap Malaysia dan berazam untuk sama-sama mengganyang dan memusnahkan Malaysia. Itu Soekarno punya apalah tu, semangat orang dah. Okey. Tapi Tengku Rahman ni dia cool dia. Sungguh nampak lembik tu, ada je bijak tunggu ni. Nampak lembik kan. Ya. Palong ada cerita masa konfrontasi ni kan. Ini masa tu Palong dekat universiti lah. Ada ada pegawai tentera datang kan, dia komando lah kan. Dia kata masa konfrontasi tu kan, sebenarnya komando kita, ya, dia cakap macam ni, dia kata apa? Memang Indonesia tu besar negeri ya, tapi dia punya topik-topik strategik semua terdedah. Dia cakap terdedah. Maknanya boleh disusuk masuk lah. Kalau tak konfrontasi tamat 1965 tu, kata pegawai tentera ni masa tu, pegawai tentera tu berpangkat major tu. Dia bagi syarahan lah kata Universiti Palong kan. Kalau konfrontasi tak tamat 1965 tu kan, kalau teruskan juga, tuan tanya lah agak siapa menang, dia kata kan. Dia cakap Malaysia menang. Sebab apa? Tempat-tempat strategik Indonesia tu untuk komando kita dah ready dah. Nak musnah kan? Ni kata dia lah, kalau pegawai tentera tu mengak, Pak Long pun mengak lah. Dia kata, dia dah ready je tu. Sebab dia seorang komando kan. Dia kata tentera kita dah ready. Tu kita tengok, boleh ke menang? Kita tak percaya kan. Dia kata, memang negeri dia besar, tapi tempat-tempat strategik dia tak berjaga. Jadi kalau perang, kita bantai tempat strategik dia orang, habis dia orang. Dia nak buat apa? Macam tu lah rupanya. Dan satu lagi dia beritahu yang turun, yang datang pada Indonesia, yang datang ke Malaysia tu, bukan dia punya regular army. Tak. Tu semua dia punya macam kita ni, macam askar-askar simpanan je. Okey. Itu cerita pegawai tentera dekat Palong lah. Dia kan kat Palong, kat kawan Palong lah. Dia kata komando Malaysia, tentera Malaysia pun dah ready dah. Ya, mana dia menyamar lah bahawa penyusupan kan dah ready. Tunggu kata pump jalan, boom. Kalau misalnya kata porang lah dia kata kan, dia istihar porang baru tu pada boom tu kan. Masa tu Tengku pun kata, okey, hampa semua kat sana, pergi bom, pergi musnahkan. Dia musnah lah. Kebayanglah tempat strategik. Tempat strategik apa dia?
lapangan terbang, kem tentera tempat sebarang peluru. Pada habis tu nak apa lemah lah. Kan? Okey. Jadi kan, pergeseran konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia tu mewujudkan suasana revolusi dan memberi kesempatan terbaik untuk PKM untuk melancarkan semula perjuangan senjata. PKM dah sonok. Dah habis lukas kawasan tu. PKM dah sonok. So apa? Indonesia dah declare konfrontasi. Jadi semangat dia naik berkobar-kobar. Jadi dia orang intensifikan ataupun mempergiatkan lagi pengambilan ahli-ahli baru. Sampai itu PKM juga memberi gerak balas senada dengan apa yang disuarakan oleh PKC dan PKI. Dia pun takkan nak duduk diam kan. Konon lah bagi bersuara sikit kan. Biar Tengku takut sikit. Biar kacut tolong Tengku baiknya. Konon lah. Pada 20 September 1963, PKM mengeluarkan satu kenyataan tau, yang mengecam rancangan Malaysia dan mendakwa pembentukan Malaysia merupakan satu penjajahan bentuk baru. Itu dah. Ya. Justru PKM menyokong sepenuhnya tindakan rakyat Kalimantan Utara untuk menentukan hak dan nasib mereka sendiri. Itu maksud dia merujuk pada Azhari lah. Ya. PKM juga menyokong mereka menentang Malaysia, yang menurutnya gagasan ini merupakan satu projek yang dibentuk oleh penjajah British. Okey. Dia kata macam tu. Dalam usaha British untuk mengekalkan penguasaan ekonomi dan politik ke atas negara-negara rantau ini. Maknanya nama je merdeka tapi tak merdeka lah. Tentulah. Itu yang Sukarno kau bantu Tunku Rahman ni boneka British. Kan? PKM setuju dengan penumbuhan Malaysia bakal mengancam keselamatan Indonesia. Dia pun sibuk lah. Mau tahu. Melalui arahan tu kan, PKM dikatakan telah menerima arahan daripada PKC. Masa tu dia dah arahan kebanyakan daripada PKC dah, bukan daripada Moskow lah ya. Supaya meletakkan diri di bawah petunjuk dan kehendak Jakarta, khususnya PKI. PKC kata macam ni. Okey PKM, kau kena ada strategi yang lain dengan PKI. Kau tak boleh bergerak sendiri. Apa alasannya? Jadi kan senang kalau kita nak hantar bantuan pun kita boleh melalui Indonesia. Tapi itu semua wayang je yang buat PKC tu. Ya? Okay? Jadi sekarang ni kau kena, maknanya secara tak langsung suruh PKM tu mengikut tunjuk PKI. Sebab dia nampak PKI lagi power. PKI lagi ramai keahlian dia. Ya? Secara sedar ataupun tidak, PKM telah membiarkan diri dia diperalatkan oleh rejim Sukarno dan Cino dalam usaha untuk kedua negara itu untuk menentang dan menghancurkan Malaysia. Itu dah. Akan tetapi kan, PKM yang masih dalam proses memperkuatkan diri semula bersedia untuk menerima arahan dia bersedia lah untuk menerima arahan tu. Dan PKM sangat memerlukan bantuan moral dan ketenteraan dan material daripada Cina. Dia terpaksa lah ikut Cina macam cakap. Ya? Kena baikkan PKI. Jadi PKM mengambil peluang tu dalam suasana revolusi itu untuk memperkukuh pengaruh dia lah. PKM juga menggunakan isu penubuhan Malaysia ni sebagai untuk mempengaruhi rakyat. Supaya menyokong perjuangan dia. Tapi tak berjaya. Kau nak kau hasut majoriti orang Melayu. Macam mana nak berjaya? Kan? Namun begitu, ternyata PKM tidak dapat faedah daripada konfrontasi ini. Dia tak take advantage dalam masa konfrontasi itu. Kerana bantuan material yang diharapkan daripada Indonesia terlalu sikit. Ya? Yalah, dia ingat PKI Sanun macam PKI kita, PKI Sanun dia tak tahulah apa yang mungkin kalau kau boleh betulkan dia Sanun persenjataan dia orang tak ada tu. Dia orang lebih kepada politik. Tu tak baik. PKI Sanun, Parti Komunis Sanun dia lebih kepada politik. Dia bukan bentuk gerila, tidak. Macam kita Parti Komunis kita ni perjuangan gerila. Dia orang Sanun perjuangan politik. Doktrin PKI kat Sanun tidak diharamkan lagi. Jadi dia berjuang di bawah
payung parti politik. Macam di Malaysia, PKM telah diharamkan. Jadi kau nak harapkan bantuan daripada PKI senjata, PKI nak bagi apa? Beri pipit je. Mungkinlah sikit bantuan keuangan boleh dapat. Senjata mana ada gabonya? Adalah pistol-pistol biasa je lah. Sebab apa? Dia orang tak ada ketenteraan masa tu. Dia semua tu adalah anggota-anggota parti politik. Semasa negara bergolak dalam macam konfrontasi, PKM yang belum begitu pulih kekuatannya beroperasi melalui dua organisasi Arab. Maknanya, masuk komunitas konfrontasi tu kan, Tokek Somel Payung. Payung tu pai terpaksa pai. Bukan kau ingat toke-toke tu, toke-toke yang ada kat tanah Melayu ni sokong komunis tak? Pengalaman telah mengajar dia orang. Dia orang tengok betapa saudara dia orang dekat Sanun, dekat Cina Sanun kan, yang kayu raya tu habis rotor kena rampeh. Jadi kat sini terpaksa bari lah. Kira kata orang ni izin dalam paksa lah. Okey.